Salam sejahtera, dan kita tahu selepas PRU ke-15 maka berlakunya pola politik yang baru, iaitu kerajaan perpaduan, yang mana di dalamnya bermacam-macam kaum, bermacam-macam agama. Di sini kita lihat satu keharmonian terjadi. Tetapi dalam waktu yang sama kita juga tahu bahawa ada setengah parti yang sedang kemaru, yang mereka sekarang ni sedang meroyan untuk merampas kerajaan-kerajaan negeri, yang mana kita tahu selepas ini akan berlaku PRN di 6 buah negeri. Apa yang saya lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh PAS berkenaan dengan isu Selangor Baru, saya tertarik dengan slogan mereka ni, Selangor Baru. Kalau PAS nak ceritakan tentang Selangor Baru, baik PAS pergi cerita tentang Kelantan Baru. Kita akan pergi cerita pula dekat Kelantan, iaitu Kelantan Baru. Kenapa PAS nak cerita tentang Selangor Baru? Apa hujah PAS untuk nak merampas Selangor? Pada saya ya, rakyat Selangor harus lihat, kalau Selangor nak menjadi seperti negeri Kelantan yang mungkin akan dikatakan sebagai Selangor Baru, silakan. Dia bukan bertambah baik, dia akan merosakkan. Kalau PAS berjaya memimpin kerajaan negeri dengan baik, PAS kena buktikan di negeri Kelantan. Nombor 2 Terengganu, nombor 3 Kedah. Buktikan. Tapi PAS memimpin Kelantan dan Terengganu berpuluh-puluh tahun, apa yang rakyat nampak? Apa yang rakyat dia dapat? Jadi itu yang kita boleh hujah tentang isu yang PAS nak cerita tentang Selangor Baru ini. PAS nak merampas Pulau Pinang. Percaya atau tidak, kalau PAS jadi kerajaan negeri Pulau Pinang, pelabur semua lari. Jadi ini dia masalah PAS ni. Sebab dia apa? Dia bermain dengan sentimen kaum dan agama. Pelabur-pelabur ini yang datang dari luar negara bermacam-macam kategori. Ada yang Muslim, ada yang tak Muslim, ada yang bermacam-macam agama, bermacam-macam ragam. Jadi apakah PAS nak hanya menerima daripada Timur Tengah pelaburan? Dalam dunia global ini, kita perlukan bermacam-macam pelaburan. Ini yang bermasalahnya PAS ini. Jadi hari ini mereka nak menceritakan slogan Selangor Baru dan sebagainya. Cermin muka dulu. PAS pergi cermin muka dia. Letak banyak-banyak cermin sebelum masuk sempadan negeri Kelantan tu. Jadi kita lihat ya. Kenapa PAS beria-ia nak merampas kerajaan pimpinan Pakatan Harapan yang ada hari ini? Kerana kerajaan pimpinan Pakatan Harapan hari ini, kerajaan yang mana negerinya kaya. Negeri kaya ini dibangunkan oleh Pakatan Harapan. Kerana pentadbiran Pakatan Harapan itu baik. Jelas kita boleh nampak bahawa kerajaan pimpinan PAS gagal. Tak berjaya mentadbir. Jadi hari ini, kalau mereka merampas, apa tujuannya? Bukan untuk rakyat di situ. Untuk survival politik orang-orang PAS. Iaitu pemimpin-pemimpin PAS yang kena kejutan budaya. 33 bulan jadi kerajaan. Mereka membeli Mercedes, memberi rumah banglo, menambah bini. Akhirnya, hari ini apabila tak jadi kerajaan, mereka jadi pusing. Sebelum-sebelum ini, PAS menjadi Parti Tin Milo. Apabila dia jadi Parti Tin Milo, dia bingung. Apabila mereka berada dalam kerajaan, dia menggunakan kemewahan yang ada. Dia kejutan budayanya ini tadi. Takkan mereka nak pergi gadai Mercedes, nak pergi gadai rumah. Nak menjaga status, egoisnya tinggi. Jadi ini yang menyebabkan mereka sudah pusing. Dan sekarang ini, mereka nak buat pejabat, nak buat itu ini, yang mana ini memerlukan biaya. Jadi kalau mereka boleh rampas kerajaan Pakatan Harapan yang kaya raya ini tadi, maka mereka akan gunakan benda ini dan akhirnya akan datangnya, akan muflis lagi kerajaan ini. 5 tahun PAS pegang Selangor. Kalau tak muflis, tengoklah. Pelabur akan lari daripada Selangor, tak akan duduk di Selangor. Mana negeri yang PAS nak pimpin, pelabur akan lari. Kalau PAS berjaya bawa pelabur, dia dah bawa dah Pulau Pinang pula, bawa ke Kelantan, bawa ke Terengganu. Pelabur luar, dengar saja bunyi PAS, hilang daripada pandangan. Macam orang bunian. Sama juga macam ceritanya PAS ni. Mengatakan ada jumlah 126 orang bunian yang menyokong mereka. Jadi itulah. Saya kritik PAS ni sebab pemimpin PAS cakap macam bukan orang politik. Orang yang dekat kampung tu duduk kedai kopi cakap tentang politik pun lebih baik daripada pemimpin PAS tau. Dia nak cerita ubah Selangor, nak ubah Pulau Pinang.
PH buat bertahun-tahun tahu untuk nak kembali pulihkan negeri-negeri ini daripada kerosakan. Kamu orang ambil, kamu bagi lagi rosak. Kerjanya PH tukang membuat pulihkan, membaik pulih lah orang kata, kerosakan daripada perkara-perkara yang tidak betul dalam negara ini. Jadi saya harap rakyat yang ada di 6 buah negeri fikir-fikirkan. Jangan kita asyik bermain dengan sentimen kaum dan agama ini. Tidak akan menguntungkan. Hasilnya adalah kita rakyat rugi. Yang untungnya pemimpin PAS akan pakai Mercedes, pakai BMW, boleh tambah bini. Boleh beli banglo besar-besar, 4-5 biji. Dia tidak mengingatkan rakyat. Mereka sekarang ni kemaruk kerana jawatan mereka dah hilang. Jawatan mereka dah hilang, gaji mereka dah mula tak stabil, mereka pusing nak bayar hutang. Tapi mereka jual kaum dan agama. Pergi tengok pemimpin PAS hari ini. Semuanya bukannya orang kata bukannya miskin. Mereka kaya raya dah. Sebab itu mereka sekarang ni macam mana mereka nak menjalani kehidupan setelah mereka tumbang tidak lagi menjadi kerajaan 3 bulan ini. So saya lihat ya, PAS ya, kalau dia bersikap seperti ini ya, pemimpin PAS ya, hanya cakap di mulut tapi di hatinya busuk, tak payahlah. Rakyat Malaysia hari ini dah tak bodoh. Dan rakyat Malaysia hari ini tahu. Begitu juga kita lihat komponen mereka yang mana dalam Perikatan Nasional itu bersatu sendiri. Mereka pun cakap tak serupa bikin. Percayalah cakap saya, 5 tahun lagi setelah masuknya PRU ke-16, Parti Bersatu akan hilang daripada pandangan. PAS akan hidup segan mati tak mau. Rakyat tak mau. Rakyat di Malaysia ini semakin hari semakin tahu bahawa kita saling menghormati. Kita tahu perlembagaan kita. Dan perkara ini sebenarnya telah pun diamalkan oleh rakyat Malaysia. Tetapi hujah orang politik seperti mana PAS bermain sentimen kaum dan agama, akhirnya membawa satu perpecahan. Kalau kita tak bendung hari ini ya, sentimen yang dimainkan oleh PAS dan Bersatu ni ya, dia akan merosakkan rakyat Malaysia. Yang mana kita tidak akan saling menghormati agama kawan-kawan kita, kaum kawan-kawan kita. Jadi orang seperti PAS ini perlu Presiden PAS itu, timbalan Presiden PAS itu duduk di Sarawak, pergi orang Ulu sana. Baru dia sedar. Jadi saya harap pengundi di 6 buah negeri sedarlah bahawa jangan percaya dengan pemimpin PAS ni nak bercakap. Dia tidak menguntungkan. Kadang-kadang hujah kita ini lebih bijak daripada apa yang kita rancang. Tapi yang kita rancang gagal. Teori pandai, practical loss, habis. Itulah PAS. Jadi saya kritik supaya hentikanlah pembohongan dia nak katakan slogan Selangor baru tu. Baik PAS buat slogan Kelantan baru. Apa dia pembaruannya nak buat ke Kelantan tu? Lebih baik. Sekian, terima kasih.